Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan fokus kepada subtopik melukis dan mentafsir graf bagi fungsi kuadratik. Okay, seperti yang kita tahu, kuasa tertinggi bagi satu fungsi kuadratik ialah 2. Okay, kuasa tertinggi bagi x ialah 2. Sebagai contoh, kita ada 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 1. Okey, ini adalah contoh graf fungsi kuadratik, dan graf bagi fungsi kuadratik berbentuk parabola atau kita sebut dalam bahasa pasar berbentuk mangkuk. Okey, sekiranya perkali bagi x kuasa 2 positif, kita akan dapat mangkuk yang terbuka ke atas, dan sekiranya perkali bagi x kuasa 2 negatif, kita akan dapat mangkuk yang tertutup ke bahagian bawah. Okey, kemudian kita akan terus kepada contoh melengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi y sama dengan x kuasa 2 tolak 6. Okey, seterusnya kita akan lukis graf bagi fungsi tersebut menggunakan skala yang sesuai, dan seterusnya kita akan mentafsirkan graf yang dilukis. Okey, cari nilai x apabila y sama dengan negatif 2.5. Okey. So, ini adalah contoh jadual nilai bagi fungsi y sama dengan x kuasa 2 tolak 6, dan kita akan tentukan nilai y apabila x sama dengan negatif 3, negatif 1 dan 2. Okey, untuk tujuan kita melengkapkan jadual nilai, kita boleh guna sama ada secara manual ataupun menggunakan kalkulator. Dan pada slot kali ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita ingin melengkapkan jadual nilai menggunakan kalkulator. Okey, jadi langkah yang pertama kita akan tekan untuk masukkan nilai pemboleh ubah x, kita akan guna butang alpha. Okey, jadi kita akan tekan alpha, kemudian kita akan masukkan nilai, kita on dulu. Okey, tekan alpha, kemudian dia akan keluar butang tanda A dekat atas, dan kita tekan butang x, dan oleh kerana x ni kuasa 2, jadi kita tekan butang x kuasa 2, kemudian terus tolak 6. Okey, so kita dah memasukkan memasukkan fungsi x kuasa 2 tolak 6, dan untuk kita dapatkan nilai y, kita akan guna satu butang calculate. Okey, ini adalah butang calculate. So kita tekan calculate. Okey, kalkulator akan tanya x sama dengan berapa. Kita masukkan nilai yang pertama, negatif 3 sama dengan. So keluar nilai dia 3, kita boleh masukkan dekat sini nilai 3. Okey, seterusnya kita untuk dapatkan nilai seterusnya, sama ada kita tekan sama dengan terus ataupun kita nak tekan lagi butang calculate pun boleh. Okey, kalau kita tekan calculate, dia akan tanya sekali lagi x sama dengan berapa. Kita akan masukkan nilai negatif 1 sama dengan, dan kita dapat jawapannya negatif 5. So, masukkan negatif 5. Okey, seterusnya kita guna lagi butang calculate, dan nilai x ialah 2 sama dengan, dan nilainya ialah negatif 2. Okey, so kita dah lengkap untuk memasukkan ataupun melengkapkan nilai bagi y apabila x sama dengan negatif 3, negatif 1 dan negatif 2. Okey, jadi kemudian kita akan lihatlah bagaimana kita ingin melukis graf. Okey, ini adalah jadual nilai yang kita dah lengkapkan tadi, dan ini adalah getah graf. Kemudian kalau untuk meletakkan ataupun untuk melukis paksi, kita akan refer kepada nilai x dan nilai y. Okey, nilai x akan menentukan kedudukan paksi y, manakala nilai y akan menentukan kedudukan paksi x. Okey, kalau kita lihat bagi nilai x, nilai terkecil ialah negatif 3 dan nilai terbesar ialah 3. So, nilai dia agak balance ataupun agak simetri. Jadi, paksi y kita boleh letakkan di tengah-tengah getah graf. Okey, kalau kita lihat nilai y pula, nilai terkecil ialah negatif 6, manakala nilai terbesar ialah 3.
Okey, jadi kita nampak bahawa bahagian negatif adalah lebih besar ataupun lebih banyak berbanding dengan bahagian positif. Jadi kemungkinan paksi X itu kita boleh naikkan ke atas sikit. Okey, so dalam hal ini kita perlu bijaklah memikirkan bagaimana ataupun lokasi mana yang sepatutnya kita letakkan paksi X dan paksi Y. Dan kalau kita lihat nilai-nilai bagi paksi X dan paksi Y juga nilainya agak kecil, iaitu daripada negatif 3 hingga 3 dan daripada 3 hingga negatif 6. Jadi skala yang sesuai yang cikgu syorkan di sini mungkin kita boleh guna skala 2:1. Okey, skala 2:1 bermaksud 2 petak 1 cm ni kepada 1 unit. Jadi kita boleh letakkan macam ni dan kita boleh masukkan nilai satu-satu lah sebab nombornya agak kecil. Dan bagi paksi Y juga cikgu syorkan kita gunakan skala 2:1, 2 kepada 1, memandangkan nombor-nombornya agak kecil. Okey, sekarang kita tiba kepada okey, kita akan plot titik. Okey, dekat sini kalau kita lihat kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan plotkan ke 7 titik. Okey, titik yang pertama ialah negatif 3, 3. So negatif 3 untuk X dan 3 untuk Y. So itu adalah kedudukan negatif 3, 3. Titik yang pertama. Titik yang kedua ialah negatif 2, negatif 2. Okey, negatif 2, negatif 2. So negatif 2 untuk X, negatif 2 untuk Y. Titik yang ketiga, negatif 1, negatif 5. Okey, plotkan. Titik yang keempat, kosong, negatif 6. Sifar negatif 6, negatif 6 pada paksi Y. Seterusnya ialah 1, negatif 5. Okey, 1 untuk X, negatif 5 untuk Y. Kemudian 2, negatif 2. 2 untuk X, negatif 2 untuk Y. Dan 3, 3. Okey, so kita dah selesai memplot ketujuh-tujuh titik yang ada pada jadual nilai kita dan seterusnya kita akan melukis graf. Okey, jadi semasa kita melukis graf amat penting yang pertama sekali pastikan graf yang kita lukis itu kena pada semua titik yang telah kita plot. Okey, yang kedua barulah kita bentukkan satu lengkuk yang smooth, yang licin dan cantiklah untuk menggambarkan satu fungsi kuadratik. Okey, so ini adalah graf yang terhasil. Okey, graf yang berbentuk mangkuk. Okey, kemudian bagi soalan yang ketiga, kita dah selesai melukis graf. Sekarang kita akan menjawab soalan yang ketiga, iaitu berpandukan graf yang dilukis, cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 2.5. So, di sini adalah nilai apabila Y sama dengan negatif 2.5. Okey, 2.5. Jadi kita akan bentukkan satu garis putus-putus pada nilai Y sama dengan negatif 2.5 dan apabila garis putus-putus tersebut itu mengena pada graf yang kita lukis, kita akan turn ke atas untuk dapatkan nilai X pada paksi X. So itu adalah nilai X1 dan kalau kita lihat pada graf nilainya adalah negatif 1.9. Okay, X1 sama dengan negatif 1.9 dan kita ada satu lagi nilai X di sebelah kanan. Apabila garis putus-putus ini kena pada graf, kita akan turn ke atas dan kita lihat nilai X2 dekat sini lebih kurang 1.9. Okay. So ini adalah cara bagaimana kita ingin melukis graf fungsi kuadratik, seterusnya mentafsir graf fungsi tersebut berdasarkan graf yang kita lukis. Okey, itu saja slot untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.